Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini untuk hari Isnin macam biasalah. Betul. 9.30 pagi kita bermula Isnin hingga Jumaat di Malaysia hari ini. Anda boleh saksikan tonton kami semua di TV3, di Facebook Live kami dan juga secara HD ditonton. Betul. Dan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami untuk setiap kali kita bawakan pelbagai topik. Seperti hari ini, kalau perasan minggu lalu kita digembirakan dengan pelbagai story ataupun cerita-cerita berkaitan dengan yang di Pertuan Agong dan juga Tunku Permaisuri telah pun pergi berkunjung ke Kembara Sabah. Kenali Borneo kan. Sabah dan Sarawak dan mendapat perhatian daripada seluruh rakyat dengan pelbagai gelagat lucu dan juga mencuit hati dan dikongsikan di media sosial. Pastinya itu antara yang kita nak kongsikan semula, tapi bukan sahaja video-video, kita malah kita bawakan individu-individu nanti kita akan bersama dengan mereka. Momen-momen bersama dengan yang di Pertuan Agong dan juga Tunku Permaisuri. Betul. Ini kembara yang memang sangat mendapat perhatian ramai. Tapi sebelum itu kita nak berikan kepada anda antara perkembangan terkini yang kami bawakan di Malaysia hari ini berkenaan dengan gempa bumi yang melanda Maghribi. Ini antara yang terteruk jugalah apabila difahamkan negara Maghribi akan berkabung selama 3 hari selepas mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat yang sudah mengorbankan lebih daripada 2,000 mangsa pada hari Sabtu dan angka itu dijangka semakin bertambah dari hari ke hari dan Palang Merah juga memberi amaran bahawa tempoh masa bertahun-tahun diperlukan untuk membaiki kerosakan akibat bencana berkenaan. Betul, dan dikabarkan juga ini merupakan antara gegaran kuat yang turut dirasai di bandar pantai Rabat dan juga Casablanca, Uzoria, dan juga selain daripada itu di sini dikabarkan batu bata tanah liat tradisional digunakan oleh penduduk untuk membina rumah di kawasan itu ternyata tidak dapat menahan kesan gempa berkenaan. Betul, ini gempa bumi paling kuat yang pernah melanda negara Afrika Utara itu sejak tahun 1960 dan kebimbangan berkenaan dengan rakyat Malaysia yang berada di sana telah pun dikeluarkan kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Luar juga berkaitan dengan perkara ini. Menteri Luar Negeri telah pun mengeluarkan kenyataan mengesahkan bahawa tiada rakyat Malaysia yang terlibat berkenaan dengan perkembangan terkini gempa bumi di sana dan Dr. Zamri Abdul Kadir telah pun menghubungi rakan sejawat di sana Menteri Hal Ehwal Luar Maghribi Tuan Yang Utama Nasir Burita bagi mendapatkan maklumat terkini bencana yang berlaku dan seterusnya menawarkan bentuk bantuan yang akan diperlukan sehingga kini. Dan ini juga telah pun diberikan perkembangannya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan turut membantu memberikan bantuan sewajar-wajarnya kepada Maghribi berkenaan dengan tragedi ini. Baik, kita harapkan pengurusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan secara lancar. Selain daripada itu, seperti mana yang dikongsikan tadi, ini dia sedikit video yang sempat kita bawakan. Ini yang mencuit hati, gelagat Tunku Permaisuri menyerahkan sendiri pasport sebelum memasuki Sarawak. Ini mendapat perhatian pastinya. Sempat beramah mesra dengan petugas immigration. Okey, pelbagai lagi sebenarnya video yang sempat dikongsikan oleh rakyat Borneo, terutama sekali di Sabah dan Sarawak kan. Karakter yang di Pertuan Agong dan juga Tunku Permaisuri itu sangat mencuit hati. Ada yang ini kita nampak kan satu senario yang betul-betul dekat dengan rakyat sehingga kan tidak ada lagi, ibaratnya tidak ada lagi batasan rakyat bersama dengan Agong dan juga Permaisuri. Dan mereka mengambil kesempatan ini sepenuhnya lah kan, dan kami nak berbicara lanjut berkenaan dengan Kembara Kenali Borneo ni antara mereka ataupun rakyat yang berjaya untuk mencuit hati kita di media sosial dengan gelagat mereka. Tapi kita saksikan terlebih dahulu bingkisan ini. Wajah teruja penduduk Sabah yang menanti kedatangan pasangan diraja. 7 September lalu, Perkampungan Budaya Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang menerima kunjungan pelawat istimewa. Ketibaan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria disambut meriah oleh ratusan penduduk Sabah yang setia menanti. Pasangan diraja ini teruja melihat kebudayaan tradisi masyarakat pelbagai etnik di Sabah. Malah mereka turut berkenan menyertai aktiviti budaya di rumah tradisi masyarakat pelbagai kaum di sini.
KDCA yang terletak kira-kira 9 km dari Kota Kinabalu ialah lokasi tetap acara kemuncak Pesta Keamatan sejak lebih 30 tahun lalu. Di Walai Bisaya, Persatuan Bisaya Bersatu Sabah mempersembahkan lagu joget Pahang menggunakan alat muzik tradisional kulintangan dan gong yang menarik perhatian Al-Sultan Abdullah yang bertepuk tangan seiring rentak lagu itu. Manakala di rumah tradisi etnik Murut, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah bersama anak-anak turut berkenan menyertai aktiviti menyumpit menggunakan alat sumpitan suku kaum Murut. Gelagat dan gurau senda keluarga diraja yang mesra menambat hati penduduk Sabah. Ketika lawatan, Seri Paduka berdua turut berkenan bersantap bersama rakyat sebelum berangkat pada 11.15 pagi untuk meneruskan kembara Kenali Borneo ke Sipitang. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yang juga Ahli Parlimen Penampang dan Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Rakyat juga tidak melepaskan peluang bergambar bersama mereka. Saya rasa macam terharu sikit lah sebab kita punya agung datang sini. Lagipun saya dengar ini macam first time diorang datang kan. Jadi memang ada terharu sikit, ada peluang boleh jumpa kita punya agung, kita punya permaisuri. Jadi happy lah, saya punya bini lah paling happy. Ya, sama anak-anak. Macam terharu, gembira, sama memang satu hari yang bersejarah untuk kami semua sebab ini pertama kali Agung datang sini. Tidak tahu bila lagi Agung akan datang dan permaisuri serta dia punya tengku-tengku semua. Tidak tahu bila lagi diorang akan datang sini sampai kami sama anak-anak pun terkejar-kejar sudah. Rakyat juga bersyukur kerana keluarga diraja yang disifatkan sebagai mesra rakyat ini sempat meluangkan masa untuk beramah mesra dengan penduduk di setiap pelosok daerah yang dilalui. Sangat berjiwa rakyat lah. Ya, sangat teruja lah, sangat gembira juga. Anak-anaknya pun, tengku-tengku mahkota, tengku permaisuri semua pun memang baiklah. Di kesempatan ini saya ingin berasa bersyukur sebab dapat berjumpa dengan Agung, dengan permaisuri, dengan ahli kerabat diraja. Alhamdulillah, ini tuanku memang sangat pemurah. Orang bilang berjiwa rakyat, sanggup turun sini tengok kita di Sabah, Borneo ni. Okay. Lepas tu dapat menyantuni tuanku juga. Alhamdulillah, memang teruja sangatlah sebenarnya. Iya, memang rasa bangga pun ada, bersyukur sangat-sangatlah dapat jumpa dengan tuanku, dengan kerabat diraja yang lain. Di sepanjang bahu jalan, tidak kira di bandar atau desa, ribuan masyarakat setempat setia menanti untuk melambaikan tangan sambil merakam momen bersama keluarga diraja ini. Kembara Kenali Borneo bermula pada 3 dan berakhir pada 13 September yang bermula di Tawau, Sabah, merangkumi jarak perjalanan sejauh 2,154 km dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak menelusuri Lebuhraya, Pen Borneo. Kembara Kenali Borneo yang berlangsung selama 11 hari, itulah dia kan kalau gelagat sebagai rakyat ni bila nampak ataupun melihat secara dekat yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong, ada sifat-sifat keterujaan yang tidak dapat dikawal ni. Of course lah, kita pun akan excited kan. Dan ada yang macam selipar saya tuanku, selipar saya kan. Padahal selipar dia yang tertinggal. Itu yang ada panggil tuanku. Ada yang panggil Agong, Abang Agong pun ada. Abang Agong pun ada, Pakcik Agong pun ada. Ada yang panggil Datin kan? Ya, dia dah macam abang dengan pakcik dah tak ada dah tu. Gong-gong-gong pun ada juga. Ya, betul. Kan? Tapi itu pada mulanya macam kita fikirkan di mana ialah rasa hormat dan sebagainya kan. Ya. Tapi apabila yang di-Pertuan Agong menyampaikan ucapan dengan highlight perkara-perkara begini, ianya jadi kita tahu yang mungkin perkara-perkara begini diraikan juga kerana keterujaan rakyat Sabah dan juga Sarawak bila melihat secara dekat. Ya, betul-betul depan-depan kan. Jadi ada sedikit bingkisan yang mana kita nak bawakan tentang individu-individu ini, momen yang berlaku di antara mereka dan juga yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja Permaisuri Agong. Sama-sama kita saksikan.
Agung. Agung. Assalamualaikum Agung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Agung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Agung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Agung. Tinggal dari mana? Dari Balong. Alhamdulillah. Salam Gung, boleh Gung? Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bila tengok kembali video-video macam ni, kami yang berada di Semenanjung pun rasa jealous tau. Jealous. Bila lah yang di-Pertuan Agong nak lalu kat kawasan perkampungan kami pula. Betul, bila boleh kembara macam ni. Boleh ditahan kat sebelah tu kan? Belum tentu dapat tahan. Belum tentu dapat tahan. Dan kita nak terus bawakan kepada anda. Ini dua video yang tular. Betul. Dengan perkataan gong, gong, gong tu salam gong kan. Dan juga satu keluarga yang berjaya tahan di tepi jalan. Hanya untuk bersalaman sahaja. Dan akan bawakan pada pagi ini secara panggilan video lah ya. Nak terbangkan dari Sabah tu sukar sikit. Kita bersama dengan Baharun Abido ataupun nama panggilannya Anas Daniel dari Tawau Sabah yang di bahagian bawah video itulah dan keluarga di atas tu adalah Puan Rosana Kadir di Tamparuli Tuaran Sabah bersama dengan Udayam Amalit neneknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, okey. Ini antara individu yang terlibat dalam video tersebut. Sebab video tu mungkin ambilnya daripada belakang kan. Jadi di atas tu yang mencuit hati Puan Udayam, Nenek Udayam. Nenek Udayam, dengar ke suara saya? Dengar. Boleh dengar? Nenek, kita nampak nenek lari daripada rumah tu. Laju betul nenek lari pergi ke kereta tu masa tu. Memang betul-betul excited lah nenek ya. Alhamdulillah nenek masih sihat. Alhamdulillah. Okey, kakak boleh ceritakan semula apa yang terjadi pada ketika itu? Macam mana boleh nampak kenderaan yang lalu di kawasan tu merupakan kenderaan yang dinaiki oleh Yang di-Pertuan Agong berserta dengan Raja Permaisuri Agong. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih membuat MHI hari ini. Ya. Sebenarnya memang tertunggu dengan pekan nanti lagi untuk Paruli kami bersedia. Cuma perasaan itu gembira sangat bila nampak rombongan Agung dari tapi tidak sangka Agung turut untuk bersalaman dengan kami semua di situ. Maknanya niatnya nak melambai sahaja sebab tahu kawasan di situ merupakan kawasan yang akan dilalui. Terus tak berhenti. Tak sangka Yang di-Pertuan Agong berhenti kat situ. Okey, apa perbualan yang dapat dirakamkan ketika bertemu tu? Agung rasa tahu dengan kami keadaan jalan banyak kereta itu. Dia kata seperti selamat bertemu. Lepas tu dia masa tu salaman dengan aku tu aku tak perasan yang itu datang dari mana. Dia tidak sempat salam dengan aku sebab nenek yang sebenarnya aku yang hadapan. Okey. Rosana, audio kita agak kurang memuaskan sikit. Betul, agak rugilah sebenarnya kita nak dengarkan secara jelas. Puan Rosana punya audio mungkin penonton di rumah juga agak sukar untuk mendengarkan. Tapi macam saya boleh tangkap sikitlah macam selamat bercuti apa semua tu ya. Dia selamat berhenti, bertemu, jaga diri semualah. Okey. Daripada Puan Rosana bersama dengan Nenek Udayam dan juga keluarganya, antara yang turut mencuri perhatian adalah Anas Daniel ni. Ni lokasi yang pertama ni di Tawau ni kan. Tadi kita dah kongsikan videonya. Cik Anas jangan ketawa sangat Cik Anas. Macam mana boleh spontan sangat panggil sebegitu tu. Untung betul Cik Anas. Spontan betul. Okey, silakan. Alhamdulillah. Masa itu kejadian sebenarnya saya tidak sangka juga. Sebab dari bandar pergi ke Batu 15 tu agak jauh. Mau pergi ambil.
mobil adik. Jadi dalam perjalanan dari Bandar Sobati 15 tuh banyak orang di tepi jalan tuh menunggu yang Tuanku Agung. Jadi istri saya, yang ini orang yang ramai-ramai ini mau tunggu Tuanku. Kita tidak dapat lambai ini, kita tidak dapat lambai. Tapi apabila sampai di Batu 15 tuh jalan ditutup, jalan ditutup. Kemudian kebetulan saya nampak banyak trafik. Jadi bilang istriku, ini orang ini kemungkinan besar datang sudah yang Tuanku Agung. Jadi istri saya cakap, pergi ratam, ketenangan. Tapi apabila sampai di sana tuh, saya tidak tahu yang mana satu kereta Tuanku. Saya tidak tahu yang mana. Saya hanya cakap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuanku dapat balas salam aku. Rupanya apabila Waalaikumsalam, dia sebelah sini sudah limpas kaki depan saya ini. Keluarga saya Waalaikumsalam. Itu yang dia berhenti Tuan. Saya kejar terus tuh. Dan pada masa tu memang terlalu teruja dan tidak boleh merancang apa perkataan yang keluar. Memang nampak berlari dengan alhamdulillah dapat jumpa juga Yang di-Pertuan Agong kan? Ya, saya terkejut, alhamdulillah. Terkejut sangat Tuanku berhenti. Betul-betul saya terkejut. Yang berhenti Waalaikumsalam. Anas, bila melihat kepada titah ataupun ucapan yang dikeluarkan oleh Tuanku sendiri ketika sebuah majlis itu kan, yang kata ada yang panggil saya gong, itu merujuk kepada awak punya video ni. Macam mana reaksi awak pula apabila ianya turut diberikan perhatian oleh Yang di-Pertuan Agong kita? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu sangat bergembira betul-betul saya pada pagi itu. Sebab sebelum Tuanku bagi ucapan, saya banyak dapat kecaman, banyak message yang negatif lah, bikin malu. Berapa jam juga lah saya kasih off dia punya Facebook sebab saya tidak mau nampak sakit hati. Tapi alhamdulillah saya cakap, istri saya Tuanku bagi ucapan tu bagus tu. Jadi aku betul-betul gembira sangat tu yang saya bagi video tu yang saya cakap saya bersyukur sangat tu. Yelah kan, terima kasih Anas. Yelah, gelagat itu kadang-kadang mungkin terjadi di tempat lain juga. Apabila dikongsikan ni mendapat perhatian. Apapun Anas sangat beruntung ya, depan-depan kereta Tuanku. Salam kan, videonya pun mendapat perhatian. Pak Rozana, kita nak kembali ke Tamparuli ni. Ni kalau ada lagu Jambatan Tamparuli sedap nyanyi ni kan. Anip. Aku jambatan. Wah. Pak Rozana, selepas mendapat reaksi daripada video yang dipaparkan itu, macam mana daripada masyarakat setempat, orang kampung macam mana dengan video tersebut? Sebenarnya yang pertama, saya ucapkan terima kasihlah kepada adik ipar saya, Roy Chi, yang tolong merakam indah video tersebut. Kami bertemu dengan Agung, terima kasih. Selepas saya upload di TikTok, saya tidak sangka video itu jadi viral. Betul? Sebanyak 2.7 juta tontonan. Tapi alhamdulillah dalam banyak-banyak komen tu ramai yang mendoakan nenek saya supaya sehat, panjang umur. Betul. Keluarga kami. Ya. Yang sebelahnya, mungkin sebelah nenek tu ibu mertuanya ya? Ya, ini ibu mertua saya. Boleh ke kalau kita nak berkenalan, dengarkan suaranya. Nampak dia yang berlari di hadapan tu yang berbaju hitam tu kan. Apa perasaan masa tu dapat salam dan mungkin dapat bersua mata kan bersama dengan Yang di-Pertuan Agong? Kongsikan sikit. Okey, Puan, minta maaf lah audionya agak kurang memuaskan. Tapi kita main gerak-gerak bibir tadi je lah. Memang rasa puas hati lah tu maksudnya kat situ. Tak dengar sangat. Okey, tak apa, kita bagi masa sikit. Anas. Okey, Anas ada mengeluarkan statement untuk mohon maaf lah kan dengan panggilan seperti itu. Dan berasa senang hatilah selepas kenyataan itu dikeluarkan. Kita faham ianya spontan dan keterujaan. Okey, apa yang ingin dikongsikan kepada rakyat Malaysia lah dengan institusi diraja ini yang turun untuk bertemu dengan rakyat kan, untuk ke Borneo terutamanya, perasaan yang ingin disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong sendiri, Anas? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana bagi saya peluang untuk bertemu Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah. Sebenarnya benda ni kita kena belajar lah, insyaAllah belajar daripada sekolah lagi tentang protokol berhadapan dengan Yang Tuanku Agung. Kan? Supaya kita dapat benda-benda begini, benda yang tidak sangka kita akan jumpa. Jadi, ya, betul. Sebenarnya kita kena standby memang lah. Memang benda-benda begini
sangat-sangat tidak sangka benda begini. InsyaAllah mungkin akan datang, contoh akan datang lagi yang Agung. Jadi kita kena standby insyaAllah. Belajar best lah. Syok kita. Tapi baguslah Anas sebab bila dengarkan menerima pandangan negatif itu kan menjadikan itu sebagai satu pengajaran. Terima kasih banyak-banyak Anas. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Rozana Kadir, ibu mertuanya dan juga Nenek Udayam. Terima kasih banyak-banyak. Saya faham ini satu momen yang paling gembira dan kita bawakan juga di Malaysia hari ini. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Ya. Sama-sama. Itu dia antara individu. Betul. Dan kita cukup mencabar membawakan mereka dengan keadaan connection dan sebagainya. Alhamdulillah dapat juga kita bersua melalui secara maya bersama dengan individu-individu yang telah pun berkongsi momen geli hati bersama dengan Yang di-Pertuan Agong. Itu kenangan manis kan? Kejap lagi kita nak bawakan kepada anda. Ini antara hashtagnya manis pahit bersama. Ikan di laut, asam di darat. Ada perkongsian kehidupan yang dikongsi. Mungkin sedikit berbeza daripada cara kita menjalani kehidupan. Betul. Tapi ada caranya untuk mereka ini bertemu jodoh dan terus untuk menzahirkan rasa cinta masing-masing. InsyaAllah. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Baik, manis pahit bersama. Kita kembali dengan segmen yang memberikan cerita-cerita yang mungkin melibatkan dua jiwa yang berbeza disatukan kerana cinta. Jadi kali ini kita membawakan dua individu iaitu Encik Rodi Jai Nahum dan juga Puan Nur Azira Abdul Rashid, isterinya di sebelah saya. Jauh ni Hanif, kalau kita kongsikan di sebelahnya Encik Jodi asalnya dari Semporna Sabah. Betul, Borneo. Borneo dan kan. Isterinya dari selatan tanah air. Betul. Orang Johor. kampung Anem Ya, orang Taman Peling. Taman Peling, jumpa Johor satu Baru. taman, satu jalan tadi daripada cerita dah. Ini jalan pergi sekolah agama semua lah ya. Ada akan bawakan kerana kisah mereka sangat istimewa yang dikongsikan apabila Encik Rodi ni adalah seorang OKU penglihatan dan juga Puan Nazira juga mengalami masalah penglihatan juga ya, dan bertemu dah berkahwin sejak tahun 2002 dan telah pun dikurniakan 3 orang anak. Betul ya cerita saya tu? Ya, betul. Bertemu di sekolah kabarnya. Betul. Macam mana kisah tu Cik Rodi? Silakan. Okey, saya imbau sikit kenangan dulu. Imbau sikit dah. Takut nanti ramai mengikut. Apa salah? Cik Rodi awal pagi-pagi dah buat kami gelak Cik Rodi. Steady Cik Rodi, silakan. Kita mula dari mana? Banyak sangat tu. Sekolah. Kat sekolah setapak katanya. Okey, sekolah setapak ni mula dia tu memang kita ni adalah seorang yang rocker. Jadi ayat-ayat cinta tu biasalah. Iyalah. Setiap kita jumpa, bukan setiap lah ada setengah-setengah. Ada setengah-setengah. Kita takut dia tersalah sebut nanti. Ada setengah-setengah awet kita jumpa, ada perkataan-perkataan yang manis kita keluarkan. Okey, untuk awet yang Puan Nur Azira ni apa ayatnya? Ini tak boleh kongsi, ini rahsia. Oh alah, rahsia. Masa tu memang tulis dekat kertas letak bedak bagi. Tak ada. Kita menggunakan ayat. Terus okey. Contoh dia Cik Rodi lah yang try ni. Kita mesti try, kita kan lelaki. Faham. Dengan Nip tu. Apa-apa ayatnya tadi? Contohnya tu. Ayat dia seandainya aku dapat menggampai bintang-bintang di langit, aku akan hadiahkan untukmu. Itulah sebabnya Puan Nur Azira. Itu kalau dah bagi habis checkmate ni. Tak boleh nak patah balik dah. Kan Puan Nur Azira. Tapi nak ikutkan asalnya saya memang jual mahal. Dengan siapa pun saya memang jual mahal. Pada mula dengan dia memang saya jual mahal. Okey. Memang saya tak pandang dia lah. Satu hari tu saya dapat surat daripada dia di bawah meja saya, dia tulisan braille tapi dia tidak baca tulisan braille tu. Saya suruh kawan saya yang bacakan. Lepas tu dari situlah kenalan kami. Sebab dia effort tu lah. Alah sweetnya. Dah pecah rahsia dah ni. Memang kita nak pecahkan semua rahsia. Tapi cabaran kalian adalah berbeza. Dengan masalah penglihatan. Macam mana adaptasi kondisi masing-masing ni Puan Nazira? Biasanya saya akan ke mana-mana saya akan bawa dia sebab saya tahu dia tak nampak kan, agak sukar untuk dia pergerakan dia kan. Saya akan mengiringi dia. Support dia kadang-kadang tak rasa macam dia buat sesuatu dia rasa down and then saya yang bagi support dia supaya dia jangan yang macam kalau
macam apa kalau jangan putus semangat lah. Jangan putus semangat. Yalah, tapi dalam masa yang sama Puan Nur Azira juga diuji dengan masalah penglihatan rambut teruk Jadi sama-sama perlukan motivasi itu untuk survive, untuk terus pergi ke depan. Dan perbezaan saya kira perbezaan gaya hidup kan. Bagaimana mereka menyanyilah sebab seorangnya dari jauh ya sempurna Sabah. Borneo dan Semenanjung ni ada perlu titik tengah budaya yang dicapai, betul tak? Betul. Encik Rodi, macam mana dikongsikan daripada awal tu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan gaya di selatan? Gaya di selatan sekali dia punya kata kunci senang ya. Kena sokong bola sepak Johor. Itu betul. Dia selalu sokong JDT. Betul. Okey, itu betul. Saya sangat setuju. Apa ni? Saya tak sangka apa itu. Bola menyatukan Anik. Ya, betul. Dia jadi macam kalau dah sokong JDT. Tapi Cik Rodi, yang minat bola tu kita. Kenapa kita pula yang kena sokong tim isteri ni? Isteri lah kena sokong tim kita. Itu ada unsur-unsur dia punya kekuatan. Betul, setuju. Untuk nak memikat awik Johor ni bukan mudah tau. Kan awik Johor dengar tu. Ini nak macam kelas awik Johor dia ada level. Betul. Macam manis pahit bersama. Okey, macam mana pula Puan Nur Azira nak menyesuaikan diri dengan budaya Sabah ni? Setakat ni alhamdulillah penerimaan saya dengan budaya mereka alhamdulillah. Tak ada masalah lah. Tak ada beza, sama je sebenarnya. Oh ya. Ada tak macam yang saya tak pernah buat ni kalau di Johor. Di sana kena buat. Tak ada. Sama je. Jenis-jenis makanan semua saya suka cara diorang setiap tahun diorang ada sambutan apa lepa-lepa. Rigata lepa-lepa. Ligata lepa-lepa. Ligata lepa-lepa. Itu sambutan apa? Sikit. Ligata lepa-lepa saya agak kurang faham tapi dia boleh jelaskan. Sambutannya tu? Kalau sambutan dia sambutan dia ni kalau saya tak silap saya pun tak berapa faham sangat. Walaupun saya bangsa Bajau tapi tak semua yang saya boleh faham dia punya. Dia punya cara lah. Rigata lepa-lepa ni setiap 31 April. Pertandingan menghias bot lah masing-masing. Okey. Kiranya ini selalu dilakukan di pesisir pantai dan sebagainya. Ya, betul. Di Bajau ya. Okey, menghias bot. Satu benda baru yang kita belajar juga. Ada satu sambutan. Kena adaptasi lah. Betul. Dari sudut makanan Puan Nazira, saya suka dia punya makanan putu dia. Putu dengan kalau kita putu manyam. Kat sana putu apa tu? Kalau Masdo putu ceri. Daripada ubi kan? Kalau sana putu Bajau. Putu Bajau. Tak. Jangan percaya. Saya ni. Rodi jangan bergurau. Kami ni ibaratnya apa yang dicakap kita ikut je. Percaya je. Dia panggilan dia putu saja. Sekarang ni dekat rumah, kira masakan apa yang menjadi masakan keluarga? Sebab dia ada dua ni. Asam pedas ke, asam pedas Johor ke ataupun makanan sempurna yang dijadikan masakan keluarga. Masakan keluarga kena kalau belah sini kita banyak pada belah Johor. Jadi kalau belah sana kita kena banyak belah sana pula. Ikutlah. Kena tukar-tukar lah. Kena tukar-tukar juga. Okey, masakan sudah, asal semua pun sudah kan. Mereka ini disatukan dengan persembahan setiap malam tau. Mereka ni lah buskers. Ya, betul. Tengok pakaian lah. Ini dah tahu ni mesti genre jiwang rock ni. Ada sikit. Tapi bersama-sama berbasking setiap malam? Ya, bersama. Kami berdua saja. Berdua saja. Biasanya yang menyanyi adalah Cik Rodi. Sama-sama? Sama-sama menyanyi juga? Dia main gitar dan dia juga main keyboard dan piano. Okey. Puan Azira menyanyi? Ada juga. Yalah, selalunya bolehlah belanja sikit. Boleh. Sebab apa? Mereka sikit, ni, mereka hujung minggu je kita dapat jumpa dekat depan Pertama Kompleks. Minggu-minggu hari-hari biasa lain, mereka merata-rata. Dia untung dapat datang Malaysia ni. Pagi ni terus. Silakan Cik Rodi, lagu apa nak belanja ni? Lagu apa? Lagu Cinta Kalian lah. Lagu Cinta Kalian Okey, silakan. Dia ada lagu dia sendiri. Tak memadai lah. Okey, 3, 4. Nak chorus ke nak daripada mula? Chorus Terus kita. Takut overrun pula nanti. Okey.
baru kini fahami kesetiaan usah ditaburi racun dan berbisa. Kini ku pasti berjanji takkan lagi mengulangi. Maafkan ku kekasih. Patutlah Chaya. Patutlah Chaya. Alhamdulillah, kita doakan perhubungan ini sehingga ke jannah. Amin. Amin. Telah pun dikurniakan 3 cahaya mata. Tak sempat kita nak berjumpa dengan cahaya mata kalian. Lain kali. Jaga diri baik-baik. Kalau terserempak mereka ni dia. Alah, comel. Seorang bunga. Wow, dia apit je. Okey. Baik. Baik. Semoga terus memberi inspirasi kepada semua. Ikatan perkahwinan ini menjadi suatu contoh teladan yang baik kepada semua ya. Kami doakan baik-baik saja, sihat hendaknya, dan terima kasih datang Malaysia ni pada pagi ini. Cik Rodi Jaina Home dan juga Puan Nur Azira Abdul Rashid bersama dengan kita. Ini pujaan masing-masing lah ni. Betul. Kejap lagi pujaan gadis-gadis dan jejaka. Sebab yang gadis-gadis tu kita bersama dengan Mas Do dan juga Aisyah Aziz seketika nanti di Malaysia hari ini. Pujaanku, mengapakah kau termangu raut wajahmu mencerminkan sesuatu dah berat tubuhku curahkan rasa itu. Saat malam mengulet lenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usah memutar rambutku, jangan pernah kau ragukan cintaku. Belum hati ini cuma ada kamu, pujaanku. Saat malam mengulet lenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usah memutar rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Belum hati ini cuma ada kamu, pujaanku. Saat malam mengulet lenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usah memutar rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Belum hati ini cuma ada kamu, pujaanku.
Mantap sekali. Mantap guys. Hai semua, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Macam kenal Kita berjumpa lah. Ya. Oh, dah berjumpa. Awak keluarlah ni. Gaduh-gaduh. Jangan. Okey, siapa pujaan kalian ni sebenarnya dengan pertaruhan terbaru ni? Oh, pujaan saya. Secara peribadi. Secara peribadi. Takutlah kalau dia cakap secara peribadi. Sikit-sikit. Saya lebih kepada ibu saya, orang rumah saya, anak-anak saya lah. Okey, indirectly. Selamat jawapan dia. Betul. Mungkin sedang menonton. Okey, ini satu kolaborasi yang sangat-sangat menarik apabila mendapat perhatian dengan genre yang sebegini yang kalian bawakan daripada awal pelibatan kalian dalam muzik. Macam mana sambutan secara jujurnya, personally yang mungkin ada kelainan kali ini punya single yang ditempatkan? Kita feedback sangat positif. Kebanyakan memang suka dengan gabungan ini. Yep. Dan sebenarnya kalau dengar balik lagu ni, sebenarnya Masdo ada implementkan bunyi-bunyi baru. Okey. Dari segi sound dia, dari segi melodi dia. So sesuatu yang mungkin fresh dan mungkin sebab itu lagu ni diterima ramai dan mengharapkan kolaborasi ini berterusan. Betul. Aisyah pun mengharapkan kolaborasi ini berterusan? Saya betul, insya-Allah kalau ada rezeki mana tahu. Tak serik ke? Tak serik ke dengan saya okey ke? Best ke? Belum lagi. Belum serik lagi. Macam belarang kita orang. So, provoke sikit, provoke. Sebab dah bersandar kat dinding dah. Kan, ya. Member. Okey, Aisyah, secara peribadinya ini antara yang diharapkan. Feedback daripada mereka adalah seperti mana yang Aisyah expect ataupun bagaimana? Saya sebenarnya memang masuk tanpa expectation lah. Sebab selalunya kalau ada expectation saya akan rasa macam disappointed gitu. Jadi alhamdulillah rata-rata sangat positif dan saya juga sangat terharu, terkesima. Teragak-agak kadang-kadang. Teragak-agak kadang-kadang. Banyak ter dekat situ Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Dah menggigil-gigil lah nak kita bagi mic kat Ciri nak bercakap. Dia dah tunggu dia dah tunggu. Muzik video setakat ni dah hampir 1 juta tontonan dah ni. Alhamdulillah. Hebat. Saya dah sumbang 10 view dah. Oh ya, cantik dia. Ada terus ada 10. Macam mana dengan penerimaan ni? Awak teruja? Alhamdulillah semakin teruja lah sebab orang dah start to pick up lagu ni, tengok video kan. So macam terima kasih banyak. Macam biasalah kita memang tak ada high expectation supaya biar dia macam itu je kan. Tapi alhamdulillah penerimaan, feedback yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada semua yang memberi view di dalam MV tu. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, like semua kan. Tapi macam biasalah kan, setiap kali kita dengarkan lagu baru, kita mesti nak tahu siapa pembikin lagunya, sebagaimana dan apakah penceritaan di sebalik lagu Pujaanku ni. Mungkin nak kongsikan juga bersama dengan penonton. Untuk lirik lagu ni saya bekerjasama dengan Hedi Boru, co-writer dia. Dan untuk melodi dan lagunya saya terinspirasi daripada anak saya lah. Waktu tu saya dodolkan, lebih kurang macam menghiburkan dia. Serius sambil dodol? Betul, ada video. Ada video? Ada video. Oh, macam lullaby macam tu lah mula-mula. Lullaby saja. Waktu dia kecil tapi dia dah ada reaction. So macam okey, mungkin ini intro dia tu dah macam gitu kan. Dah cantik lah masa tu. So dan berterusannya saya siapkan dan jadi lagu duet dengan Aisyah Aziz. Sebab kita memang dah lama dah mengimpikan untuk menyanyi bersama beliau. Oh, wow. Jadi maknanya kalau individu yang terlintas nak collaborate dengan Masdo tu Aisyah. Memang kalau orang tanya pun kita dah jawab Aisyah Aziz. Waktu sebelum terjadinya. Aisyah, kalau dia nama Aisyah yang terlintas, Aisyah nama siapa? Aisyah ada terlintas Masdo kita lah. bagi apa lagi? Kita bagi apa? Of course, memang sebelum bila lagu Dinda keluar tu memang Aisyah sangat sebenarnya memang dah lama dah fans Masdo, tapi macam bila dah start buat lagu cover Dinda tu and then macam dapat kenal diorang juga dekat social media. Lepas tu jadi fans lagi ke tak? Cakap pun sebelum ni. Sebab sini macam TV. TV dekat Sampai orang tengok ni. So memang ada lah, memang ada niat. Tapi kita simpan dalam hati je kan. Macam segan lah nak nyanyi dengan Masdo. Tapi alhamdulillah memang jodoh lah kali ni. Dan jodoh ni kita harap berpanjangan lah kan. Saya kena tanya. Nenek, ada saya. Senang kerja ni. Pujaanku ni sebenarnya cerita pasal apa, Mawi? Dia cerita tentang dua insan. Okey. Dua insan yang sedang bercinta dan mengharapkan orang kata hubungan tu
manis sampai ke jannah. Itu jawapan selamat ni. Selamatlah. Selamat betul jawapan dia. Okey. Pastinya penonton di luar sana nak mengetahui bagaimana perjalanan selepas ini. Sebab kita tengok ada satu benchmark yang diletakkan dalam setiap lagu yang dihasilkan oleh Masdo sendiri. Jadi bagaimana selepas ini pergerakan kalian? Mungkin ada bayangan sikit nak dikongsikan bersama dengan peminat. Okey, Masdo sekarang menuju ke 10 tahun pada tahun 2025. Jadi kita merancang untuk keluarkan satu album, keluarkan merch baru dan sebagainya, dan juga kita mengimpikan satu konsert berskala besar untuk ulang tahun 10 tahun Masdo itulah. Amin, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Amin. Terrealisasi. Sebab tu saya bagi 10 view je tadi. Maknanya 10 view 10 tahun. 10 tiket. Terima kasih. 10 tiket. 10 tiket 10 tiket. Kita lock yang boleh tu. Aisyah, ucapan sikit kepada semua yang menonton dengan kolaborasi terbarunya. Aisyah, silakan. Kepada semua penonton Malaysia hari ini, silalah tengok video kita. Terima kasih. Tengok berkali-kali. Terima kasih banyak-banyak kerana support dan menunjukkan kasih sayang kepada kita. Kita pun sayang awak juga. Comel. Kita pun sayang awak juga. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak guys. All the best. Semoga berjaya dan banyak lagi yang dihasilkan oleh kalian semua. Amin, insya-Allah. Banyak lagi dan boleh datang lagi lah nanti. Boleh ni. Anip je lah lepas ni. 2 kali jumpa. Taci. Cukup. Okey, kita berteriak seketika. Kejap lagi banyak yang kami bawakan. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia ni. Terus menonton kami sama ada di Facebook Live Malaysia TV3 ataupun di aplikasi tonton secara HD. Sebab sekarang kita nak kongsikan kepada anda ini produk keluaran FGV yang ada di depan saya ini semua. Nanti anda akan saksikan dan kita nak berbicara lebih lanjut berkaitan dengan produk-produk ini. Bersama saya di studio adalah Encik Azmi Yaakob, Ketua Pegawai Komunikasi Strategik Kumpulan FGV. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam Malaysia buat Hanif. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Encik Azmi, mungkin boleh ceritakan lebih lanjut terlebih dahulu berkaitan dengan inisiatif terbaru FGV ini, silakan. Ya. Hanif, seperti yang kita tahu ya, dalam kehangatan sambutan kemerdekaan tahun ini dan juga dalam sambutan Hari Malaysia 2023 yang bakal menjelang tak lama lagi. Betul. FGV selaku syarikat yang berasaskan kerajaan ya, GLCs, kami ingin bersama-sama rakyat Malaysia dari seluruh pelusuk agama dan bangsa untuk bersama-sama meraihkan sambutan yang istimewa ini. Dengan memperkenalkan video korporat terbaru kami yang bertemakan melahirkan masa depan lestari. Ya. Jadi video animasi 3D ini yang berdurasi lebih kurang 2 minit mengambil kesempatan untuk mengenengahkan produk, perkhidmatan dan juga perkhidmatan FGV ya, yang merangkumi seluruh rantaian bekalan daripada upstream, midstream dan juga downstream. Dan juga turut mengenengahkan produk-produk yang kita ada seperti yang telah kita sediakan di atas meja pada hari ini. Jadi selaras dengan usaha kami, ramai yang tahu FGV ini selaku pembekal minyak sawit mentah yang terulung di dunia ya. Kita antara merupakan pembekal terbesar di dunia. Dan kami ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kesedaran di seluruh rakyat Malaysia bahawa kita bukan sahaja syarikat yang berasaskan minyak sawit mentah, kita bukan sahaja syarikat yang berasaskan perdagangan, tapi kita juga adalah sebuah syarikat pengeluar makanan dan produk agri yang terulung di Malaysia. Dan hasrat kita adalah untuk menjadi produk sebuah syarikat produk makanan dan agri yang lestari untuk generasi yang akan datang. Jadi video korporat ini yang bertemakan melahirkan masa depan lestari ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan hasrat kami untuk menjadi peneraju produk makanan dan agri yang terulung di Malaysia. Saya mendengar beberapa kali perkataan lestari itu dikeluarkan oleh Encik Azmi. Tapi kenapa FGV sangat komited dengan untuk melestarikan ini sehingga mengeluarkan perbelanjaan yang besar juga jumlahnya? Betul. Bila kita bercakap tentang perkataan lestari ini ya, I think konsep lestari di Malaysia ni masih agak terhad. Ramai yang melihat lestari sebagai usaha untuk menjaga persekitaran. Tetapi bagi FGV, kami memperjuangkan 3 tonggak utama. Kelestarian syarikat yang merupakan rangka kerja kelestarian kami yang merangkumi pertumbuhan ekonomi, penjagaan hak asasi manusia dan juga penjagaan persekitaran. Dan ini dapat dilihat daripada video korporat kami yang kami telah lancarkan baru-baru ini. Dan kami mahu menjadi contoh kepada seluruh syarikat di Malaysia. Kita bukan sahaja melakukan perniagaan untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita perlu menjaga persekitaran, menjaga hak asasi manusia dan terus menyumbang kepada persekitaran ekonomi untuk terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dan saya rasa tak ada masa yang lebih baik untuk melancarkan video korporat ini selain daripada
sambutan kemerdekaan dan juga sambutan Hari Malaysia. Dan ini tepat dengan slogan Hari Kemerdekaan tahun ini, ya, tekad perpaduan penuh harapan. Dan kami sebagai sebuah syarikat terus memperjuangkan harapan rakyat Malaysia untuk terus mengeluarkan produk-produk makanan dan agri yang lestari untuk generasi yang akan datang. Seperti yang dapat kita lihat di atas meja ni. Betul, kelestarian itu memang sangat penting. Dan selain daripada video yang sangat menarik ini, mungkin ada cara lain daripada FGV untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan ini? Betul. Kami selain daripada pelancaran video corporate ini juga, kami telah melakukan pelbagai majlis, ya, ataupun pelbagai events, terutamanya di kalangan jenama saji. Kami baru-baru ini telah melakukan promosi Terima Kasih Malaysia di Lot 10. Kami juga turut mengambil bahagian dalam perarakan Hari Kemerdekaan baru-baru ini. Betul. Di mana 100 kontingen staf dari FGV telah mengambil bahagian. Mereka, saya difahamkan mereka melalui 6 sesi latihan. Setuju. Dan juga 3 sesi raptai. So bukan perkara yang mudah, ya Hanif, untuk memegang bendera FGV di kalangan seluruh Malaysia bagi memperjuangkan aspirasi FGV menjadi peneraju produk yang terulung di Malaysia. Dan selain daripada itu juga kami akan terus meneruskan promosi produk video ini. Kami akan terus memainkan promosi kami di radio. Selain daripada iklan yang dapat ditonton di billboard-billboard di sekitar Lembah Kelang, insya-Allah. Sangat penting untuk memberitahu berkenaan dengan kelestarian ini juga. Kami ingin meningkatkan kesedaran tentang FGV. Kami bukan sahaja syarikat yang mengeluarkan minyak kelapa sawit, minyak sawit mentah, tapi kami juga adalah sebuah syarikat pengeluar makanan yang terulung di Malaysia. Betul. Dan seperti yang tertera lah ataupun yang berada di atas meja ni. Cik Azmi, kita menyaksikan sedikit snippet tadi berkaitan dengan video yang dikongsikan ini. Di mana sebenarnya orang ramai boleh menyaksikan video yang dikeluarkan ini? Betul. So, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang video korporat melahirkan masa depan lestari ini, mereka boleh layari laman sosial kami, ya, YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan mereka juga boleh melayari laman web kami di www.fgvholdings.com. So, kalau mereka yang ingin ke laman sosial kami, cari kata kunci FGV Holdings Berhad. Dan anda akan dapat saksikan video korporat kami di situ. FGV Holdings Berhad. Dan Cik Azmi melihat sekali lagi lah sebagai rangkumannya berkenaan dengan produk-produk FGV ini dan bagaimana orang ramai sepatutnya perlu sama-sama untuk sedar dan juga menyokong produk-produk keluaran ini. Bagi saya seorang rakyat Malaysia, saya ingin menyeru semua rakyat Malaysia yang sedang menonton rancangan ini, pelanggan kami di luar sana, teruskan menyokong FGV dengan membeli produk-produk keluaran tempatan. Dan insya-Allah kita akan berjaya bersama-sama menghasilkan produk yang berkualiti, berkhasiat dan juga mampu milik untuk semua rakyat Malaysia. Dan sekali lagi mungkin untuk diwar-warkan laman media sosialnya untuk orang terus mengikuti FGV. Layari video korporat kami yang terbaru di FGV Holdings Berhad dan saksikan video korporat kami melahirkan masa depan lestari. Ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Instagram. YouTube. Terima kasih banyak Cik Azmi. Terima kasih Hanif kerana menjemput saya. Produk ini memang sangat hebat dan kita pastinya akan rasa dekat sangat dengan rakyat Malaysia dan juga FGV ini. All the best. InsyaAllah. Teruskan menyokong FGV dan produk-produk keluaran kami. Ya, selamat menyambut kebangsaan dan kita ada lagi perkongsian. Ani Mizati, silakan. Ada apa kat situ? Baik. Terima kasih Hanif Miswan. Cuma perkabaran kali ini kurang menyenangkan. Kita nak kongsikan sedikit berita tentang pemergian artis veteran versatile era 1980-an, May Hapsah ataupun nama sebenar Hapsah Bakar, 67 tahun, meninggal dunia akibat penyakit lemah paru-paru di Institut Perubatan Respiratory IPR di sini pada jam 2.45 pagi tadi. Dikabarkan oleh cucu Allahyarham May Hapsah iaitu Huraimi Hilman, 26 tahun. Katanya kesihatan neneknya merosot sejak dimasukkan ke IPR pada 12 Julai lalu. Ya, dan salam takziah kami ucapkan dan semoga segala urusan dipermudah. Sama-sama kita doakan ya. Okey, Malaysia hari ini setakat ini saja untuk hari ini. Dan esok kita akan bawakan satu isu kesihatan. Ini berkaitan dengan masalah kelonggaran saraf optik. Jadi kalau anda sempat mungkin kunjungi Facebook kami untuk titipkan soalan lebih awal. Supaya kita dapat saringan soalan untuk kita kongsikan bersama dengan pakar untuk dapatkan huraian yang sahih, insyaAllah. Dan anda boleh saksikan kami selain daripada di TV3, di MSI TV3 dan juga di stream secara HD ditonton dan setiap hari 9.30 pagi sampai 10.30 pagi ya. Okey. Assalamualaikum. Jaga diri. Kita jumpa lagi esok.